Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Kamu semua dalam keadaan yang baik-baik ya, dalam yang sihat, dan pastikan kamu semua sudah mengambil sarapan ya untuk membekalkan tenaga. Okey, baiklah. Kamu boleh lihat skrin cikgu ya. Okey, kamu boleh memberi respon melalui chat ataupun bercakap pun boleh. Okey. Okey, baiklah. Cikgu nak tanya, kamu nampak tak gambar yang pertama ni? Nampak? Okey. Kalau kamu tengok gambar yang pertama ni, gambar apa ya? Dia berkaitan dengan gambar apa? Ni gambar pertama ni. Gambar Islam. Tu topik yang kita akan belajar nanti. Tak, cikgu tanya yang gambar pertama ni, dia apa yang kamu nampak dalam gambar ni? Ni kan kamu nampak apa? Padang pasir, betul? Padang pasir dengan orang naik unta. Ya betul, Maria cakap unta. Okey. Gambar pertama ni dia gambar padang pasir dengan gambar orang naik unta. Okey. Okey, kalau kamu tengok kalau gambar padang pasir dengan orang gambar naik unta ni, selalunya dia dekat dengan negara apa? Tahu kamu? Selalunya lah. Negara yang berkaitan dengan padang pasir dengan orang yang naik unta. Berasa-rasa negara apa? Jadi dia berkaitan dengan negara Arab negara dekat Semenanjung Tanah Arab. Okey. Kalau kamu tengok dekat gambar yang kedua ni, kamu ni gambar apa ni? Okay, yang senang gambar yang warna hitam ni. Kita panggil black box. Okey, gambar yang kedua ni dia adalah berkaitan dengan gambar Kaabah yang terletak dekat Masjidil Haram yang terletak dekat negara Saudi Arabia. Okey. Kalau berdasarkan kepada kedua-dua gambar tersebut, gambar pertama tu dia berkaitan dengan padang pasir dan gambar unta. Dan yang gambar kedua tu adalah gambar Kaabah yang terletak dekat Masjidil Haram. Jadinya topik yang kita akan belajar adalah berkaitan dengan ciri-ciri dengan yang ada dekat gambar tersebut. Kedua-dua gambar tersebut. Maknanya tajuk yang kita akan belajar pada hari ini adalah berkaitan dengan bab 8 Tamadun Islam dan Sumbangannya. Ini adalah merupakan bab yang baru. Sebelum ni kita belajar tentang bab 7 iaitu peningkatan tamadun. Pada hari ini kita akan pergi kepada bab yang baru itu Tamadun Islam dan Sumbangannya. Jadinya kita akan pergi kepada subtopik yang pertama dengan bab baru yang kita ni, iaitu latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Maknanya latar belakang. Apa yang cikgu nak kamu faham pada hari ini, apa yang kita akan capai untuk pembelajaran kita pada hari ini adalah, yang pertama adalah mengenai latar belakang masyarakat Arab Jahiliyah. Maknanya kita akan tengok siapa, di mana, bagaimana mengenai dengan masyarakat Arab Jahiliyah. Lepas tu yang kedua adalah kita akan memahami sistem masyarakat Jahiliyah. Sistem masyarakat Jahiliyah ni ada 3, iaitu politik, ekonomi dan sosial. Tapi pada hari ini cikgu akan menekankan mengenai dengan politik masyarakat Jahiliyah. Maknanya ada 2, itu latar belakang masyarakat Arab Jahiliyah dan sistem masyarakat Jahiliyah daripada segi politik. Itu kita punya untuk mukadimah lah. Selanjutnya kita akan pergi kepada kita punya objektif yang pertama, iaitu latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Pada hari ini kalau dekat tanah Arab tu dia dah
keseluruhannya dia dah Islam. Tapi hari ni kita akan belajar mengenai latar belakang masyarakat yang hidup dekat tanah Arab ni sebelum kedatangan Islam. Okey. Secara umumnya, masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam mempunyai pertempatan dan cara hidup yang berbeza dari segi pemerintahan, ekonomi dan sosial. Maknanya orang Arab pada zaman dulu sebelum kedatangan Islam dan selepas kedatangan Islam pada hari ini kan, dia adalah merupakan cara hidup dia orang yang sama, tapi cara hidup mereka berbeza daripada segi pelbagai dari segi pemerintahan ke, daripada sosial dan ekonomi semua kan. Dia hidup mereka berbeza tapi dia orang yang sama. Okey, lepas tu kita akan tengok mereka tinggal di kawasan semenanjung tanah Arab yang dikelilingi oleh padang pasir. Syam di sebelah utara. Okey, maknanya di utara tu di belah utara ni belah atas ni. Kalau Syam tu nama dulu, kalau nama sekarang ni nama kawasan tu dia negara lah. Okey, nama dia Syria. Okey, Laut Arab di belah selatan. Okey, kalau belah selatan tu adalah di bahagian bawah. Okey, dekat bawah ni. Betul, Teluk Parsi di timur, maknanya di sebelah kanan tu adalah Teluk Parsi, dan yang terakhir adalah Laut Merah di belah barat. Okey, maknanya di sebelah barat tu adalah sebelah kiri. Okey, itu ni adalah merupakan Laut Barat. Maknanya semenanjung tanah Arab ni dia dikelilingi oleh laut laut dan teluk lah. Teluk tu dia pun laut juga, tapi dia yang jenis yang ketik sikit. Okey, maknanya semenanjung tanah Arab ni dia dikelilingi dengan laut. Okey, kalau kamu tengok betul-betul ada 4 laut yang mengelilingi semenanjung tanah Arab ni. Okey, dekat sebelah kanan Teluk Parsi, sebelah kiri Laut Merah, belah bawah Laut Arab, dan belah atas tu adalah Laut Mediterranean ya. Okey. Itu adalah kedudukan semenanjung tanah Arab Maknanya ni tanah Arab ni adalah kawasan masyarakat jahiliah lah tinggal. Okey, lepas tu kita akan tengok. Okey. Terdapat beberapa wilayah seperti Hijaz, Najd, Yaman, Hadramaut dan Oman. Okey, dia adalah merupakan beberapa kawasan ataupun tempat yang terletak dekat semenanjung tanah Arab yang menjadi pertempatan masyarakat Arab jahiliah. Okey. Di kawasan tengah atau wilayah Hijaz. Okey, kamu boleh tengok Hijaz dekat sini dekat tengah-tengah ni. Okey. Terdapat 3 ibu kota penting, iaitu Mekah, Manidah dan Taif. Okey, maknanya kamu pada hari ini kalau kamu dengar, kalau ada orang kata sebut Mekah, Mekah selalunya tempat orang mengerjakan haji kan. Kalau Madinah tu letaknya Masjid Nabawi, lepas tu dan Taif. Okey, mana ketiga-tiga kawasan ni kita panggil dia sebagai kawasan Hijaz ya. Okey. Ketiga-tiga ibu kota ini terletak pada kedudukan yang strategik yang membolehkannya berkembang dari segi perdagangan dan pertanian. Maknanya masyarakat Arab jahiliah ni juga dia menjalankan aktiviti perdagangan dan pertanian. Okey. Namun begitu, selepas keruntuhan empangan Ma'rib sekitar tahun 300 Masihi, berlaku kemerosotan ekonomi dalam masyarakat Arab. Okey. Bila empangan Ma'rib ni pecah, jadi ekonomi masyarakat Arab jahiliah ni dia mengganggulah. Sebab apa? Sebab bila empangan Ma'rib ni dia pecah, jadi masyarakat Arab jahiliah ni dia tak dapat menjalankan aktiviti ekonomi dia tau. Okey, empangan Ma'rib ni adalah sumber air utama kepada masyarakat Arab untuk menjalankan aktiviti pertanian mereka. Bila mereka tidak dapat menjalankan aktiviti pertanian, mereka tidak dapat menjalankan aktiviti perdagangan. Okey, apabila empangan Ma'rib ni pecah, jadi mereka tak ada sumber air untuk menjalankan aktiviti mereka. Okey. Kehidupan sosial yang lemah menyebabkan masyarakat ketika itu tidak mewarisi ilmu dari zaman sebelumnya. Maknanya ilmu daripada mereka punya nenek moyang dia tidak dapat disampaikan kepada generasi yang baru. Okey, sebab apa kita akan tengok? Okey. Oleh sebab itulah mereka tidak mampu membina semula empangan Ma'rib. Pada masa itu masyarakat Arab mengalami zaman kegelapan yang dikenali sebagai zaman jahiliyah. Maknanya mereka macam orang yang dulu dia buat empangan Ma'rib ni.
apabila empangan maghrib ni dia pecah, masyarakat generasi muda ataupun anak muda ni dia tak tahu macam mana nak memperbaiki empangan maghrib ni balik. Jadinya tak adalah sumber air kan. Sumber air untuk mereka jalankan perdagangan bila dia tak tahu nak betulkan empangan maghrib ni. Okey, lepasnya berlakunya peristiwa empangan maghrib ni pecah, di situnya bermulanya masyarakat, kita panggil zaman jahiliah kepada masyarakat Arab. Okey, ataupun dikenali sebagai zaman kegelapan kepada masyarakat Arab. Tapi apabila empangan maghrib ni dia terletak dekat negara Yaman bila empangan maghrib ni pecah, jadinya bermulanya zaman jahiliah. Kamu kena ingat, bila empangan maghrib tu pecah, itu mulanya zaman jahiliah. Okey, kita akan tengok. Okey, jahiliah berasal daripada perkataan Arab jahalah yang bermaksud jahil. Bila jahil ni dia bermaksud dia tidak tahu. Okey. Mereka tidak mempunyai nabi dan kitab suci sebagai petunjuk. Okey. Semasa Islam diperkenalkan, mereka juga menolak undang-undang Allah SAW dan nilai-nilai Islam sebagai panduan hidup. Maknanya masyarakat Arab jahiliah ni, walaupun mereka telah dikirimkan nabi dan kitab suci, kitab suci tu Al-Quran lah kan, Al-Quran ataupun kitab-kitab yang lain. Mereka menolak agama Islam ni. Jadi mereka disebut jahil. Apabila kita menolak agama Islam tu, kita akan disebut sebagai seorang yang jahil. Mereka tak nak menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Allah lah. Ini untuk yang Islam dah. Sebab kita sekarang ni belajar tentang tamadun Islam. Okey, itu adalah berkaitan dengan latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Okey, maknanya apa untuk latar belakang masyarakat Arab ni sebelum kedatangan Islam ni, dia terletak dekat kawasan semenanjung tanah Arab. Okey, lepas tu dia kehidupan mereka berbeza daripada ekonomi, pemerintahan dan sosial masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam dan zaman Arab pada hari ini, iaitu Islam. Kehidupan mereka berbeza. Okey, lepas tu kamu kena ingat macam Madinah, Mekah dan Taif tu adalah merupakan kawasan Hijaz yang terletak di kawasan tengah. Okey. Dan lepas tu mereka juga menjalankan aktiviti pertanian dan perdagangan. Okey. Lepas tu berlakunya satu peristiwa yang memberi kesan kepada masyarakat Arab, iaitu peristiwa pecahnya empangan maghrib dekat Yaman. Okey. Bila empangan tu pecah, mereka tidak dapat menjalankan aktiviti pertanian dan perdagangan. Dan di situ bermulanya zaman jahiliah kepada masyarakat Arab. Okey. Lepas tu kenapa mereka disebutkan jahil? Sebab apa? Sebab mereka menolak ajaran agama Islam yang dibawa oleh nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah. Okey, sebab itu mereka digelarkan sebagai masyarakat Arab jahiliah. Itu mereka menolak ajaran agama Islam. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada sistem masyarakat jahiliah, tapi kita akan pergi kepada konsep politik. Okey, kita akan tengok politik masyarakat jahiliah. Okey, Arab jahiliah. Okey. Masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam hidup dalam kelompok kumpulan kabilah, iaitu kaum Hadari dan kaum Badui. Maknanya mereka ni dia ada hidup berbezalah. Masyarakat Arab ni dia ada yang kabilah tu dia adalah bermaksud berkelompok ataupun berkumpulan. Maknanya masyarakat Arab ni dia hidup secara berkelompok dan berkumpulan. Dan dia ada dua kaum, iaitu kaum Hadari dan kaum Badui. Okey, kita akan tengok kaum Hadari ni apa yang beza kaum Hadari dan kaum Badui ni. Okey. Kaum Hadari tinggal di kota dengan menjalankan perniagaan dan memiliki binatang ternakan. Kalau kaum Badui pula hidup secara nomad dengan memelihara binatang ternakan. Okay, kalau kamu tengok dekat sini, kaum Hadari ni dia tinggal dekat kota. Maknanya bila kota ni dia adalah berkaitan dengan macam bandar lah, bandar utama tu. Okay, mana kaum Hadari ni dia tinggal dekat situ dan mereka menjalankan aktiviti perniagaan dan memiliki binatang ternakan. Okay, mereka hanya memiliki binatang ternakan.
Tapi yang bela haiwan ternakan tersebut tu adalah kaum Badui. Okey, maknanya kaum Badui ni dia bekerja dengan kaum Hadari. Maknanya kaum Hadari ni adalah tuan kepada kaum Badui. Okey, kaum Badui ni pula, kalau macam kaum Hadari ni dia tinggal dekat kota ataupun kita panggil bandar. Kalau kaum Badui ni dia tinggal dekat dia tinggal secara nomad. Okey, kalau secara nomad tu adalah mereka berpindah randah. Contoh kalau mereka berpindah randah ni macam bila kawasan yang mereka tinggal tu kekurangan sumber makanan ataupun sumber air kan. Jadi mereka akan berpindah randah. Okey, itu bezanya kaum Hadari dan kaum Badawi, iaitu dari segi hidup menetap dan mana kaum Badui ini berpindah randah ataupun nomad. Lepas tu kaum Hadari ini dia menjalankan perniagaan dan memiliki binatang, manakala kaum Badui ini dia yang memelihara binatang. Okey, lepas tu kita akan tengok mereka mengamalkan sistem kabilah yang diketahui oleh seorang syekh. Okey, mana kabilah tu adalah berkelompok. Okey, dan setiap ketua mereka tu akan digelar dengan gelaran syekh. Okey, kita akan tengok seorang syekh yang dilantik. Okey, ketua mereka, sebagai ketua mesti dah ni ciri-ciri seorang syekh ni seseorang syekh tu untuk dipilih sebagai seseorang tu dipilih untuk sebagai seorang syekh. Okey, dia mestilah yang pertama dia mestilah disukai oleh ahli kabilah. Okey, yang kedua dia mesti matang, maknanya secara berfikiran secara matang. Okey, yang ketiga dia mestilah seorang yang berani. Yang keempat adalah sanggup mempertahankan puaknya. Maknanya dia macam mana pun dia akan tetap mempertahankan puaknya daripada serangan daripada puak yang lain lah. Dan yang kelima adalah mereka mestilah pandai berpidato. Kalau berpidato dia pandai berucap lah. Okey, maknanya kalau seorang syekh ni dia mesti mempunyai 5 ciri-ciri ni. Okey, yang pertama dia mestilah disukai oleh ahli kabilah. Lepas tu yang kedua adalah mesti matang, berani, sanggup mempertahankan puaknya dan pandai berpidato. Okey, contoh dia lah pada hari ni kalau macam nak jadi Perdana Menteri. Okey, kalau kamu tengok pada peristiwa sekarang, contoh Perdana Menteri Malaysia kan. Okey, mereka macam mana dia dilantik. Okey, maknanya dia yang pertama dia mesti disukai oleh ahli parlimen ni kalau untuk kat Malaysia. Okey, maknanya kalau untuk syekh ni dia mestilah disukai oleh ahli kabilah. Okay, lepas tu kalau Perdana Menteri kita mestilah seorang yang matang kan, berani kan. Contohnya dalam menangani COVID-19 ni. Maknanya kalau apa-apa keputusan dia akan diberikan dia mestilah matang, dia mestilah berfikiran matang dan dia akan mestilah berani. Lepas tu dia sanggup mempertahankan puaknya. Dan kita tengok pada hari ni macam Perdana Menteri kita dia mempertahankan rakyat Malaysia dengan memberi macam vaksin kan. Lepas tu dan itu mesti berani berpidato. Mana-mana Perdana Menteri kita dia boleh pandai berucap. Tu samalah dengan seorang syekh ni. Dia ada ciri-ciri tersebut. Okey, lepas tu kita akan tengok penyatuan masyarakat berkabilah adalah berdasarkan keturunan yang diistilahkan sebagai semangat asabiah. Okey, semangat asabiah ni semangat dia akan mengutamakan puak dia. Dia akan apa-apa pun yang berlaku dia akan mempertahankan puak dia lah. Macam sebab masyarakat Arab Jahiliyah ni dia suka berperang. Bila adanya semangat asabiah ni, bila dia ada je kelompok yang lain datang ke kawasan tersebut atau kawasan mereka akan berperang. Sanggup dia punya sifat perkauman tu sangat kuat. Bila berlaku yang ada sifat perkauman, berlakunya peperangan lah. Okey, lepas tu kita akan tengok mereka bermegah dengan kabilah masing-masing. Maknanya apa yang kita akan tengok, mereka akan memandang tinggilah mereka punya puak daripada puak yang lain. Okey, lepas tu mereka juga sering berperang untuk merebut kuasa, pengaruh dan harta. Banyak mereka berperang untuk mendapatkan 3 perkara. Yang pertama kuasa, pengaruh dan harta. Okey, lepas tu kita akan tengok di kawasan Mekah terdapat kaum Arab Quraisy yang mentadbir dan memajukan perdagangan. Okey, ini adalah merupakan salah satu kumpulan ataupun kaum lah. Okey, tapi yang ini kalau Arab Quraisy ni kita panggil kaum Hadari sebab dia tinggal dekat kota dan dia menjalankan dia mentadbir lah, menjalankan perniagaan. Okey,
kita akan tengok apa Arab Quraisy. Okey. Namun begitu Mekah benar diancam musnah. Okey. Kenapa? Sebab dia diancam musnah. Okey. Peristiwa contohnya tentera Abraha, pemerintah Habsyah yang ingin menghancurkan Kaabah. Kalau kamu yang peristiwa Abraha ni, tentera bergajah ni, peristiwa dia adalah peristiwa semasa kelahiran Nabi Muhammad. Maknanya tentera Abraha ni, tentera bergajah ataupun kita dengar sebagai tentera bergajah ni, yang dipimpin oleh Abraha ni, okey. Raja Habsyah ni dia datang serang Mekah. Sebab apa? Sebab kawasan Mekah ni dia lebih maju dalam perdagangan. Sebab tu Abraha ni dia nak serang Mekah. Okey. Pentadbiran di Mekah diuruskan oleh badan atau jabatan yang mentadbir beberapa bidang dengan tugas tertentu seperti Darun Dakwah. Maknanya dekat Mekah ni pun dah ada sistem pemerintahan. Okey, beradanya sistem pemerintahan ni mereka dapat mentadbir kawasan mereka dengan baik. Okey, maknanya masyarakat Arab Jahiliyah ni pun mereka dah ada sistem pemerintahan yang tersendiri dah. Okey, itu adalah berkaitan dengan mereka punya politik. Okey, betul cikgu akan ringkaskan. Okey, apa yang politik ni, apa yang kamu boleh tahu? Okey, masyarakat Arab Jahiliyah ni dia terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah Hadari dan yang kedua adalah Badawi. Okey, kaum Hadari ni dia tinggal dekat kota. Bila dekat kota ni dia menetap. Okey, lepas tu mereka menjalankan perniagaan dan mereka memiliki binatang ternakan. Kalau kaum Badawi ni pula dia hidup secara nomad ataupun berpindah randah dengan memelihara binatang ternakan. Okey, dia berbeza kaum Hadari dan kaum Badawi ni. Okey, lepas tu kita akan tengok, lepas tu mereka mengamalkan sistem kabilah. Sistem kabilah tu bermaksud mereka berpuak. Dan setiap puak mereka akan diketuai oleh seorang syekh. Okey, lepas tu kalau seorang syekh tu dia mempunyai lima ciri. Okey, yang pertama dia mestilah disukai oleh para kabilah lain. Okey, betul, anggota lain dalam puak mereka. Lepas tu mestilah matang, berani, sanggup mempertahankan puaknya dan pandai berpidato. Okey, lepas tu penyatuan masyarakat berkabilah mereka ni lebih mereka mengamalkan semangat asabiah. Itu semangat berpuak. Okey. Okey, lepas tu mereka bermegah dengan kabilah masing-masing. Okey, maknanya bila mereka bermegah masing-masing ni mereka macam menjatuhkan ataupun macam dia pandang tinggi puak mereka yang boleh menyebabkan berlakunya peperangan di antara puak-puak kabilah ni tersebut dekat tanah Arab ni. Dan sebab apa mereka berperang, lepas tu mereka untuk merebutkan kuasa, pengaruh dan harta. Okey, lepas tu kita akan tengok dekat contoh dia dekat kawasan Mekah. Okey, kalau kawasan Mekah ni dia dikuasai oleh kaum Arab Quraisy yang mentadbir dan menjalankan perdagangan dekat Mekah ni. Lepas tu kita ada satu Mekah ni pernah ingin dihancurkan. Okey, dihancurkan maknanya dihancurkan oleh musuh. Okey, sebab apa? Contoh dia peristiwa Abraha, iaitu pemerintah Habsyah. Okey, nama kawasan tu iaitu Habsyah yang ingin menghancurkan Kaabah. Apabila mereka tengok Mekah ni lebih maju, jadinya mereka ingin menghancurkan Mekah. Okey. Lepas tu pentadbiran dekat Mekah ni dia diuruskan oleh badan dan jabatan yang mentadbir beberapa bidang dengan tugas tertentu seperti Darun Dakwah. Okay, maknanya dekat Mekah ni pun dah ada sistem pemerintahan dan organisasi tertentu oleh masyarakat jahiliyah dalam mentadbir kawasan tempat tinggal mereka. Itu dekat semenanjung tanah Arab. Lebih lagi dekat Mekah. Okey. Jadinya ada tak sebelum kita masuk ke bahagian aktiviti, ada tak pertanyaan yang ingin ditanya kepada cikgu mengenai topik pembelajaran kita? Mengenai masyarakat Arab Jahiliyah ni. Okey, Madia kata tak ada. Okey, lepas tu kita akan
pergi kepada bahagian aktiviti. Okey, mana bahagian aktiviti ni adalah bahagian pengukuhan. Bila bahagian pengukuhan ni, cikgu nak tengok tahap kefahaman kamu terhadap penerangan cikgu yang sebentar tadi ya. Okey. Okey, aktiviti kita ni senang je. Okey. Aktiviti kita ini adalah berkaitan dengan isi tempat kosong dengan memberikan jawapan yang betul. Okey, maknanya kamu akan buka buku teks dan mencari jawapan. Okey, soalan dia adalah ciri-ciri seorang syekh. Tadi cikgu ada bagi kan, terangkan 5 ciri-ciri yang perlu ada kepada seorang syekh tu. Okey, boleh tak? Okey, kamu boleh buka buku teks kamu. Buku teks sejarah tingkat 1, kamu boleh buka muka surat 158 untuk mendapatkan jawapan untuk aktiviti kita ni. Okey, iaitu ciri-ciri seorang syekh. Okey, sekarang pukul 11.02. Cikgu bagi masa 10 minit. Jadinya pukul 11.12 kita akan bincangkan mengenai jawapan untuk latihan kita ya. Boleh? Dari kelas pukul 11.12 kita bincangkan jawapan untuk latihan kita. Kamu boleh cari jawapan muka surat 158. Okey, yang baru masuk ni kamu jangan lupa untuk tuliskan nama kamu dekat ruangan chat dan jangan lupa isikan kehadiran dekat link yang cikgu yang telah disediakan dekat grup WhatsApp kelas. Okey, 11.12 kita bincangkan jawapan kita.
Nanti kamu salin dekat satu kertas. Lepas tu nanti kamu bagi dekat cikgu dekat gambar dekat ni lah, dekat cikgu lah. Okey. Okey, jadinya maaf sebab ni lah tunggu laptop ni hidup pula nak setting ni. Okey, tak apa. Okey. Jadinya kita akan bincang mengenai aktiviti kita. Okey. Aktiviti kita ini adalah berkaitan dengan ciri-ciri seorang syekh. Okey, ada terdapat 5 ciri-ciri seorang itu boleh dilantik sebagai seorang syekh. Boleh tak? Kamu boleh bagi jawapan kamu melalui chat ataupun kamu boleh voice lah. Okey, boleh tak bagi cikgu yang pertama ciri-ciri seorang syekh? Okey, Saidi siapa ni? Cikgu pasti. Okey, dia punya nama tu Saidi lah. Cikgu rasa tu nama ayah mereka. Okey, yang pertama adalah matang. Okey, betul. Lepas tu lagi berani. Okey, Mahdia kata berani. Okey, yang ketiga pandai berpidato. Yang keempat sanggup mempertahankan puaknya. Dan yang terakhir apa? Dia punya ciri-ciri seorang syekh ni. Okay, yang terakhir tu dia mestilah disukai oleh para kabilah. Okay, ini adalah merupakan 5 ciri-ciri. Okay, cikgu saran. Okey, ini adalah merupakan 5 ciri-ciri seorang syekh. Yang pertama dia mestilah matang. Okey, dia berfikir secara betul dan tepatlah. Lepas tu yang kedua dia mesti berani. Yang ketiga dia mestilah pandai berpidato dan keempat adalah sanggup mempertahankan puaknya dan terakhir adalah disukai oleh para kabilah. Okey, cikgu nak kamu salin aktiviti kita ni dalam satu kertas. Nanti kamu bagikan nama. Nama itu hantar dekat cikgu dah. Okey. Okey. Ada sebarang pertanyaan tak mengenai pembelajaran kita pada hari ini mengenai masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam? Okey, kalau tak ada sebarang pertanyaan, okey, kelas kita tamat untuk hari ni, tamat pada jam ni lah. Okey, yang tadi ada yang baru masuk kan? Tak apa, yang baru masuk tak apa. Pastikan kamu tuliskan nama kamu dekat ruangan chat untuk cikgu ambil kehadiran, dan kamu juga jangan lupa isikan kehadiran dekat link. Okey, nanti apa-apa berkaitan cikgu akan inform dekat dalam grup WhatsApp kelas. Okey. Minggu depan cuti sekolah Minggu depan cuti sekolah ke? Cuti kan? Tak silap cikgu. Okey, minggu depan tak ada. Okey, jadi ni kita akan jumpa minggu yang lagi satu ya. Okey. Okey, sama-sama. Okey, jumpa lagi 2 minggu lagi